kita mulakan suratus Saffat mulai ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan. Dan telah kami jadikan zurriyatahu, akan zuriatnya, hum, mereka, al-baqin, orang-orang yang tinggal. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan alaihi, atasnya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Ayat yang ke-79, salamun, kesejahteraan, ala Nuhin, atas Nuh, fil alamin, pada sekalian alam. Ayat 80, inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, kami balas, al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Ayat 81, innahu, sesungguhnya dia, min, daripada, ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Summa, kemudian, ayat 82 ya. Summa, kemudian, aghraqna, telah kami tenggelamkan, al-akhirin, akan orang-orang yang lain. Baik, saya semula. Cerita ini adalah kaitan dengan cerita Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh dalam keadaan yang sudah tersepit oleh kerana kaumnya sudah meletakkan kata dua, sama ada kau nak tinggalkan ya agama yang kamu bawa atau ajaran yang kamu bawa, ataupun kami akan rejam kamu. Ya. Kalau Nabi Nuh teruskan, jawabnya rejam. Ya. Kalau Nabi Nuh tinggalkan, kaumnya akan menerima. Jadi mana nak pilih? Ya, akhirnya Nabi Nuh minta keputusan daripada Allah. Itu yang Allah perkenankan doa Nabi Nuh, dan diturunkan hujan dan air yang keluar daripada bumi, sehinggalah bah ataupun banjir bumi. Apa yang tinggal? Yang tinggal apa yang di dalam bahtera Nabi Nuh. Itulah yang selamat. Wa ja'alna, ayat yang ke-77, wa ja'alna zuriyatahu humul baqin, dan telah kami jadikan akan zuriatnya ataupun keturunannya,
mereka lah orang-orang yang tinggal. Maknanya tinggal baki ini berperkataan baki. Baki yang berbaki. Yang tinggal. Ya. Itulah keturunan. Ya, manusia daripada silsilah ya, Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh ni generasi yang paling masih awal pada perkembangan manusia. Cuba lihat balik daripada sejarah Nabi Adam, Idris, Nuh. Jadi ya, jarak tu begitu dekat. Ya, Adam, Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh. Jadi Nabi Nuh ni ya, kira generasi yang ketiga yang manusia baru berkembang. Jadi generasi ini Allah sudah tenggelamkan kecuali yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh dia ada anak, ya, namanya Sam. Ya. Sam ini katanya ya, dia yang dikatakan Abul Arab, ya, yang berkembang jadi Parsi dan Rum. Ya, yang Ham ini ya, maknanya ada bangsa daripada Parsi dan Rum atau daripada keturunan anaknya Sam. Ya. Yang satu lagi namanya Ham. Ya, yang tadi Sam nama senangnya Sin Alif Mim Sam. Satu lagi Ha Alif Mim Ham. Namanya Ham. Ham ini ya, ini yang ya dikatakan berketurunan yang jadi keturunan Sudan, ya, Sudani. Kemudian satu lagi namanya Yafis. Ya. Yafis katanya ini yang ya ada keturunan daripada Ya'juj Ma'juj, ya, daripada asal Yafis. Ya. Ini perkembangan ya keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Berkembanglah manusia semula di bumi. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan alaihi atasnya fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Kami tinggalkan di mananya? Ya, Allah ya jadikan sejarah itu, sejarah Nabi Nuh, ya, sejarah yang jadi buah mulut yang baik pada orang-orang yang kemudian. Sejarah kenabian. Itu ya, yang pernah berlaku zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mana umat ini sudah ditenggelamkan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraanlah ke atas Nuh, kata Allah, pada sekalian alam. Maknanya ya, Allah telah memberikan kata-kata salam. Kesejahteraan itu adalah daripada Allah ke atas Nuh pada alam ini. Inna kazalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya kami seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Mana begitulah kesudahan orang yang sabar, ya, orang yang baik, ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam dan rasul-rasul yang lain. Apa kesudahan kesabaran mereka? Ya, di bawah naungan dan pembelaan Allah Ta'ala. Itulah akhirnya. Innahu, sesungguhnya dia ni balik kepada Nabi Nuh tu, min ibadinal mu'minin, daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Itu Nabi Nuh. Summa aghraqnal akharin, kemudian telah kami tenggelamkan akan orang-orang yang lain. Mana kaumnya yang kafir itu dikatakan sebagai ya al-akharin. Maknanya ya orang-orang yang lain. Itu maksudnya ialah kaum ya Nabi Nuh ya, yang Allah tenggelamkan. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya. Wa inna, dan bahawasanya min syi'atihi, daripada golongannya, la Ibrahim, sungguh Ibrahim. Di waktu Ja'a, telah datang ia,
Rabbahu kepada Tuhannya. Biqalbin dengan hati salim yang sejahtera. Dalam braket ikhlas. Is di waktu qala telah berkata ia li abihi kepada bapanya wa qaumihi dan kaumnya. Maza apakah yang ta'budun kamu sembah. Baik, saya masuk semula. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan bahawasanya daripada golongannya yang mengikut agama Nabi Nuh la Ibrahim. Sungguh Ibrahim. Ya. Diceritakan bahawa Nabi Ibrahim termasuk dalam golongan Nabi Nuh, iaitu seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk mengibadahi Allah. Izza rabbahu biqalbin salim. Di waktu telah datang ia kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni hati yang ikhlas ataupun tidak syak langsung. Bila yakin kebenaran itu. Dia nampak nampak bintang, nampak bulan, nampak matahari. Semuanya menghilang. Akhirnya dia tak suka kepada Tuhan yang hilang. Dia yakin kepada Tuhan yang kekal, yang menciptakan bintang, bulan dan matahari dan seluruh alam ini. Ini dikatakan hatinya tidak syak dengan kewujudan Allah. Iza qala li abihi. Di waktu telah berkata ia li abihi kepada bapanya wa qaumihi dan kaumnya. Maza ta'budun. Apakah yang kamu sembah? Bukanlah Nabi Ibrahim tak tahu bapa dan kaumnya sembah apa. Dia tahu. Tetapi hanya satu persoalan. Apa yang dia nak jawab. Sebab Nabi Ibrahim dilahirkan dalam suasana kecil lagi. Suasana itu suasana manusia atau umat menyembah berhala. Termasuk bapanya sebagai pengukir berhala. Jadi, bukan dia tak tahu. Tetapi dia tak minat. Daripada kecil Nabi Ibrahim ni tak minat dengan acara-acara atau upacara keberhalaan. Dia tak minat. Sebab itu dia mencari-cari. Sehinggalah yakin hatinya, ikhlas hatinya tanpa syak, kewujudan Allah sebenar. Bukan berhala sebagai sembahan. Baik, sambung lagi. Aifkan. Adakah dusta? Adakah dusta alihatan, Tuhan-Tuhan, dunallah, selain Allah, turiduna, kamu kendaki. Fama, maka apakah zannukum, sangkaan kamu,
bi rabbil alamin, terhadap Tuhan sekalian alam. Bi rabbi, terhadap Tuhan al-alamin, sekalian alam. Fanazara, maka telah melihat ia. Nazratan, satu penglihatan. Fin nujum, pada bintang-bintang. Faqala, maka telah berkata ia. Ini sesungguhnya aku sakim, sakit. Fatawallau, maka telah berpaling mereka. Anhu, darinya. Mudbirin, orang-orang yang membelakang. Baik, saya mak semula. Ayat yang ke-86. Aifkan, adakah dusta Tuhan-Tuhan, alihatan Tuhan-Tuhan. Dunallah, selain Allah, turidun, kamu kendaki. Maksudnya ialah, apakah kamu mengendaki Tuhan-Tuhan selain Allah dengan jalan berbohong? Maknanya menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala dengan jalan membohongi manusia bahawa itulah Tuhan. Sebenarnya itu berhala, bukan Tuhan. Fama zannukum bi rabbil alamin, maka apakah sangkaan kamu terhadap Tuhan sekalian alam? Sangkaan kamu kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Fanazara nazratan fil nujum, maka telah melihat ia satu penglihatan pada bintang-bintang. Itu yang Nabi Ibrahim dia melihat kepada bintang-bintang, sehingga dikatakan bahawa itulah Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap daripada pandangannya, maka dia tidak suka kepada Tuhan-Tuhan yang hilang. Dalam satu hari yang mana kaumnya mengajak ke pesta untuk makan-makan dan minum-minum. Hari itu dikatakan sebagai hari berpesta. Dan ada satu acara keagamaan. Jadi Nabi Ibrahim beralasan inni sakim. Faqala inni sakim, maka telah berkata, ya sungguhnya aku sakit. Fatawallau anhu mudbirin, maka telah berpaling mereka darinya, orang-orang yang membelakang. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak mengikut kaumnya berpesta.
dia gostan ke belakang. Ya, dia tidak mau mengikuti pesta itu. Baik, kita sambung lagi. Ya. Ayat yang selanjutnya. Ya. Ayat baru tadi. Ayat yang ke 90. Ayat ke 91. Ya. Faragha, ini makna baru ni. Maka telah pergi ia. Alaihim, atas mereka. Dorban, pukulan. Bil yamin, dengan keras. Fa'akbalu, nanti bukan fa'akbalu. Sorry ya. Ya silap. Kejap. Sudah salah masuk ayat lain. Faragha, maka telah pergi, ulang balik ya. Maka telah pergi ia ila kepada, ayat 91 ya, ulang balik. Sudah terlajak lain. Maka telah pergi ia ila kepada alihatihim, Tuhan-Tuhan mereka. Faqala, maka telah berkata ia, ala, adakah tidak, tak kulun, kamu makan. Ma lakum, mengapakah kamu, la, tidak, tantikun, kamu berbicara. Faragha, maka telah pergi ia alaihim, atas mereka. Dorban, pukulan. Bil yamin, dengan keras. Ayat 94. Fa'akbalu, maka telah menghadap mereka. Ilaihi, kepadanya. Yazifun, mereka menerpa. Qala, telah berkata ia, ata'buduna, adakah kamu sembah, ma, akan apa yang, tanhitun, kamu ukir. Wallah, dan Allah, khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Wama, dan apa yang, ta'malun, kamu kerjakan. Qalu, telah berkata mereka, ubnu, benalah olehmu, lahu, baginya, bunyanan, satu binaan. Fa'al kauhu,
maka lemparkanlah olehmu akannya. Maka lemparkanlah olehmu akannya. Fil jahim, dalam api yang berlapis-lapis. Ayat yang ke-98, fa'aradu, maka telah berkendak mereka. Maka telah berkendak mereka bihi dengannya, kaidan akan tipu daya. Faja'alnahum, maka telah kami jadikan akan mereka al-asfalin, orang-orang yang paling rendah. Orang-orang yang paling rendah. Bracket hina. Baik, saya masuk mula daripada ayat 91. Yang dikatakan cerita ini iaitu semasa ada pesta atau perayaan ya, agama ya, musyrikin atau keberhalaan. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengikuti ke pesta. Ceritanya bahawa ya, mereka mula-mula pergi ke kuil mereka. Kemudian ya, setelah ke kuil mereka pun pergi ke satu lapangan. Mereka adakan pesta di lapangan itu. Dan setelah habis ke pesta itu mereka akan kembali ke kuil itu balik. Ya. Jadi ya, Nabi Ibrahim tadi dia tidak mengikuti atau tidak berserta untuk pergi ya, ke pesta itu. Faragha ila alihatihim, maka telah pergi ia kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan ni Tuhan berhala. Ya. Nabi Ibrahim patah balik ya, pergi kepada kuil itu. Ke kuil itu. Faqalah, maka telah berkata ia. Nabi Ibrahim berkata kepada berhala-berhala itu, ala ta'kulun, adakah tidak kamu makan? Atau kita bahasakan, ya, wahai tuan-tuan, kenapa kamu tak ikut serta pergi berpesta, pergi makan-makan kat sana? Kenapa duduk ya kat sini? Dia cakap dengan berhala tu. Ya. Malakum la tantikun. Mengapakah kamu tidak kamu berbicara? Kenapa kamu tak nak cakap? Nabi Ibrahim tanya dengan berhala tu tak cakap. Bila tak cakap, faragha alaihim darban bil yamin, maka telah pergi ia atas mereka yes, satu pukulan yang keras. Mana bila berhala tu tak nak menjawab, Nabi Ibrahim dengan kapaknya tadi, ya, dilentunglah berhala tu. Kerana dia tak nak cakap, ya, dilentung tang-tung, hancur. Ya. Maka ya, kapak ini ditinggalkan, digantungkan pada satu berhala besar. Berhala kecil semua dah habis pecah. Ya, maka gantung kepada berhala besar. Ya, itu ada muslihat kenapa Nabi Ibrahim buat begitu. Fa'aqbalu ilaihim yazifun, maka telah yang menghadap mereka kepadanya yazifun, mereka ya, menerpa atau bergesa-gesa. Maksudnya setelah habis pesta tadi di lapangan itu, mereka pun menerpalah kepada tempat kuil tu balik atau berhala tu. Tapi bila didapati, ya, apa yang jadi? Ya, semua dah hancur. Hancur, jadi masing-masing tuduh menuduh. Akhirnya, dia dapat diketahuilah. Katanya saya dengar ada seorang pemuda
Jadi Nabi Ibrahim dikatakan masa itu pemuda. Saya dengar ada satu pemuda selalu dia mencela Tuhan-Tuhan berhala kita. Siapa dia? Ibrahim. Oh, Ibrahim. Tangkap dia, bawa sini. Jadi ya, Nabi Ibrahim dapat ditangkap dan dihadapkan di situ. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, ini direngkaskan cerita ini. Nabi Ibrahim ditanya, hai Ibrahim, kau ke yang melakukan kerja ini? Ya. Nabi Ibrahim kalau kata, oh tak, bukan saya. Jadi Nabi Ibrahim sudah menipu. Ya, Nabi Ibrahim tidak demikian, dia tidak menipu. Dia cakap dia tidak bohong. Dia kata apa? Terus dia tuduh, oh mungkin ya Tuhan berhala yang besar itu yang buat. Sebab kapak dekat dia. Mungkin Tuhan berhala yang besar itulah yang buat. Jadi dituduhlah. Nabi Ibrahim terus tuduhan tadi kepada berhala tu sebab kapak tu ada berhala. Lalu mereka pun memandanglah berhala besar tu. Bila memandang, saling memandang, takkanlah berhala ni boleh buat. Tuhan berhala ni boleh buat. Ya. Lalu mereka dah habis patah. Nak berfikir lagi, dah habis. Mereka pun kata, hai Ibrahim, engkau tahu kan, berhala ni tak tahu ya berbicara, tak tahu bercakap, tak tahu berbicara. Ya. Kenapa kamu katakan mereka? Ya. Jadi bila mereka kaumnya bercakap demikian, yang berhala itu tidak boleh berbuat apa-apa, Nabi Ibrahim senanglah, adalah modal Nabi Ibrahim. Kalau macam tu, kenapa kamu sembah berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat? Ya. Itu soalan di sini lagi. Qala ta'buduna ma tanhitun. Telah berkata, ya Ibrahim, adakah kamu sembah apa yang kamu ukir? Kamu sendiri pahat, kamu sendiri ukir, ya, kemudian kamu sembah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan akan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi Nabi Ibrahim mengajak kaumnya supaya berfikir, fikir kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Oh, mereka sudah kalah hujah. Ya, sudah kalah hujah kepada Nabi Ibrahim, tapi mereka ada kuasa. Macam ni kita pertahankan tuan-tuan berhala kita tangkap Ibrahim, kita bakar dia. Ya. Qalu, telah berkata mereka, ibnu atau ubnu lahu bunyanan. Benalah olehmu baginya satu bangunan, binaan. Fa'alquhu, maka lemparkanlah olehmu fil jahim, dalam api yang berlapis-lapis atau api yang bernyala-nyala. Jahim ini juga disebut dalam sebagai neraka jahim. Ya, tapi ini jahim dunia, bukan jahim akhirat. Ini jahim dunia yang mereka cipta. Jadi dibuat tempat api yang begitu besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Ya. Faradu bihi kaidan fajalnahumul asfalin, maka telah bergendak mereka dengannya tipu daya. Mereka melakukan satu tipu daya terhadap Rasul Allah, yaitu Ibrahim. Allah, maka telah kami jadikan akan mereka orang-orang yang hina atau orang yang paling rendah. Maknanya, apa yang mereka tipu dayakan tidak mengesan kepada Nabi Ibrahim sedikit pun. Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api yang menggunung itu, satu helai rambut pun tak terbakar. Jadi, tipu daya mereka tidak mengena. Ya, mereka hina. Penat mengumpulkan bahan api, membakar Ibrahim, tapi kecewa. Satu helai rambut pun tak terbakar. Ya. Baik ya, sampai situ dia punya tafsirannya. Kita tengok pada tata bahasa dia, ayat yang akhir kita jumpa perkataan asfalin. Asfalin, ya. Orang-orang yang paling rendah atau orang-orang hina. Okey, macam mana kita nak cari ya dia punya asal perkataannya 3 huruf ya. Daripada perkataan asfalin, apa 3 hurufnya? Cuba sebut. Mana yang nak cakap tu buka mic ya. Buka mic. Hurufnya apa? 3 huruf dia. Ya. Sin falam. Sin falam. Jadi sin falam itu asal perkataannya, sin falam. Cuba cari dalam kamus perkataan sin ya, kemudian falam ya. Cari dalam kamus huruf sin.
Dah jumpa huruf sin, cari sin fa. Ya, fa lepas apa? Fa qaf kaf lam. Dia punya abjad ni fa qaf kaf lam. Jadi cari sin fa, ya. Cara lepas sin fa carilah sin lam, ya. Jadi fa sin lam, ya. Sa fa lam. Jumpa dah? Tak jumpa. 142. Muka surat 142 jumpa tak? Ya. Bawah sekali kanan. Ya. Safala yasfulu sufulan. Baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 142 kanan. Sin falam. Sin falam. Jadi safala yasfulu yasufulan. Dengan makna di bawah, rendah, hina, ya. Itu perkataan, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, akhir sekali summa radatnahu asfala safilin. Summa radatnahu asfala safilin, ya. Baik, safala madi dia telah, ya, telah hina ia. Telah rendah ia atau telah hina. Ini rendah ni bukan rendah orangnya, darjat. Ya, darjat tu rendah. Bolehlah dibahasakan hina. Telah hina ia. Yasfulu, ia hina. Ya. Dan juga dia juga makna bawah. Contohnya, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya paling bawah dalam api neraka. Asfali, paling bawah. Kadang ada makna sesuai bawah. Kadang ada makna hina atau rendah. Okey. Safala kalau nak jadikan isim fa'il, panjangkan sin tu. Sa, yang kedua bariskan bawah fi, safi. Kemudian lam tu tanwinkan lun. Safilun. Safilun. Maknanya yang rendah, yang hina. Ya. Isim fa'il ni kita kena terjemah ada yang. Kalau isim maf'ul disebut isim maf'ul, terjemah dia ada yang di. Ya. Macam mana nak buat isim fa'il? Panjangkan sin tu sa, yang kedua bariskan bawah fi, sa filun. Macam tanwinkan akhir, sa filun yang rendah. Kalau maknanya yang direndahkan, isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Jadi tambah mim apa? Mas. Masfulun. Masfulun. Tambah waw pu, maspu. Masfulun. Masfulun maknanya yang direndahkan. Yang direndahkan. Ulang balik, kalau isim fa'ilnya safala macam mana? Safilun. Safilun. Kalau isim maf'ulnya Masfulun. Masfulun. Ni kita buat isim fa'il dengan isim maf'ul daripada fi'il madi. Ni safala ni fi'il madi, ya. Fi'il madi ni makna perbuatan dah lepas, telah, rendah, ia. Macam tu. Okey, sekarang kita nak buat fi'il amar dengan fi'il nahi. Fi'il amar ni suruh. Fi'il nahi ni larang. Macam mana nak buat? Buat daripada fi'il mudhari'. Sekarang fi'il mudhari'nya yasfulu. Nak buat fi'il amar daripada mudhari' mesti matikan fa dengan lam. Lam tu mati. Jadi bunyi apa? Full. Yasfulu bunyi full. Bila full awalnya bunyikan depan juga usful. Apa? Usful. Usful. Jadi maknanya kalau usful maknanya rendahlah oleh engkau. Kalau hina, hinalah oleh engkau. Ini maknanya amar, perintah. Kalau nahi, nahi ni larang. Ya tukar jadi ta. Ya yang ada tu yas tukar jadi ta jadi tas. Tas. Jadi la tasful. Apa? La tasful. Maknanya la jangan, tasful engkau hina. Jangan engkau hina, ya, jangan engkau rendah, ya. Itu, ya. Okey, sebelah kirinya untuk perbezaannya.
Sebelah kirinya safiha yasfahu safahan. Makna kasar ada, jahat ada, jahil ada. Ya, dalam Quran dengan makna bodoh. Telah bodoh ia. Ya. Safiha ni. Jadi safiha mudhari'nya yasfahu. Macam mana nak jadikan isim fa'il safiha? Panjangkan sa tu. Sa. Kedua bariskan bawah, memang baris bawah pun. Safi. Akhirnya bariskan tanwin hun. Safihun. Apa dia? Safihun. Maknanya yang bodoh. Tidak berilmu maknanya yang jahil atau yang bodoh. Ya. Kalau yang dibodohkan, tambah mim dengan waw, isim maf'ul. Tambah mim dengan waw. Maspuhun. Maspuhun. Maknanya yang dibodohkan. Macam tu. Yang dibodohkan. Ulang balik. Kalau safiha isim fa'il bunyi safihun. Kalau isim maf'ul masfuhun. Itu perbezaan makna ya. Masfuhun makna yang dibodohkan. Kalau nak buat fi'il amar, suruh, fi'il amar tu suruh. Fi'il nahi tu larang. Kalau nak jadikan fi'il amar, fi'il nahi, tengok mudhari. Yasfahu, itu mudhari. Macam mana jadikan fi'il amar? Fa dengan ha tu matikan pada fa. Fa tu baris atas, bunyi fah. Fah. Jadi awalnya apa bunyi? Kalau fa, isfah. Isfah. Maknanya bodohlah oleh engkau. Macam tu. Isfah. Kalau nahi, lataspah. Lataspah. Jangan engkau bodoh. Maknanya. Ya. Okey. Kerana ada perkataan yang biasa jumpa dalam Quran, ya, kita sebut sekali dalam ruangan ini, iaitu sebelah kanan, ya, atas safala tadi. Baris yang kedua, 4, 6, 7. Baris yang ketujuh. 2, 4, 6, 7. Sebelah kanan. Muka surat sama, 142. Sebelah kanan. Apa bunyinya? Safaka. Yasfiku. Safkan. Mencurahkan ataupun menumpahkan. Ya. Ini jumpa dalam Quran, ya, yang mana, ya, malaikat kata kepada Allah, adakah kau nak ciptakan makhluk yang suka, ya, menumpahkan darah-darah, ya. Yasfikud dima, mana menumpahkan darah-darah. Jadi sekarang ni kita tengok safaka. Safaka kalau isim fa'ilnya apa? Isim fa'il panjangkan sa. Sa. Kedua baris bawah fi, safikun. Safikun. Maknanya yang menumpahkan. Yang menumpahkan. Kalau isim maf'ulnya letak mim dengan waw. Masfukun. Masfukun. Ya. Masfukun. Maknanya yang ditumpahkan. Ya. Kalau isim fa'il apa? Safikun. Kalau isim maf'ul, masfukun. Masfukun. Nak buat fi'il amar dengan fi'il nahi, tengok mudhari' ya. Tengok mudhari'. Yasfiku. Kalau nak buat fi'il amar, yasfiku, bunyikan pa dengan kaf tu. Pa baris bawah, matikan dengan kaf. Bunyi fik. Fik. Jadi awalnya isfik. Isfik. Maknanya tumpahkanlah oleh engkau. Ya. Kalau nahi, la tasfik. Letak lam alif dengan ta. La tasfik. Ya. Yang baru-baru ni bolehlah ikut-ikut. Ya, lama-lama pandailah tu. Yang lama pun dah lama pun baru nak dapat. Ya, jangan risaulah. Ya. Yang baru, yang lama pun baru nak dapat. Ini baru sehari dua contoh.
Ya, jangan give up, ya, ikut je, insya-Allah pandai, ya. Quran ni mana-mana mula kita boleh. Tak mesti bila nak mula Fatihah, nak mula Fatihah. Ya. Nah, dah 20 tahun nasib Fatihah je, tak beralih-alih, ya. Jadi Quran ni mana-mana kita buka mula boleh. Kita sekarang mula surah apa? Surah As-Saffat contohnya. Kaedahnya sama juga, ya. Kaedah belajar dia sama juga. Jadi buka surah As-Saffat, ya. Kalau ikutkan abjad Quran pun mana diturun surah Fatihah dulu. Surah Iqra. Tapi Iqra pula pada juzuk 30. Tak ada juzuk awal. Jadi macam itulah. Kita belajar Al-Quran mana-mana mula, boleh saja mana-mana mula. Ya, sebab kaedah-kaedahnya pun sama. Ya. Okey, kita dah dapat sekarang fi'il amar dengan fi'il nahi. Fi'il amarnya ialah speak. Ya. Senang je nak buat fi'il amar ni, tengok mudhari'. Kalau mudhari'nya baris bawah, huruf yang ketiga tu baris bawah, fa bawah fi. Contohnya matikan dengan huruf akhir fik. Fik. Bila fik awalnya bunyikan alif. Speak. Ya tu tukar jadi alif jadi speak. Dah jadi fi'il amar. Perintah. Perintah ni maknanya kalau makna tumpahkanlah oleh engkau. Macam tu. Yang nahi ni larang, senang je. Yang nahi ni letak lam alif dengan ta. Jadi ya dah ada tu tukar jadi ta. Naikkan atas titiknya jadi ta. La tasbik. Ikut mati juga. Kalau fi'il amar mati dia pun mati juga lah. La tasbik. Jadi speak la tasbik. Jadilah di fi'il nahi. Jangan engkau tumpahkan. Okey, Ada satu lagi perkataan yang biasa juga kita jumpa dalam Quran, contohnya ialah perkataan safaqah. Atasnya safaqah. Cuba cari perkataan safaqah dekat dengan sin. Dekat sin hitam tu bawah dia sikit. Safaqah yasfuku. Safkon. Dengan makna menolak, menutup pintu ataupun memukul atau menampak. Safaqah. Tak kira lah apa fi'il pun, kita buat isim fa'ilnya sama. Kalau safaqah nak buat isim fa'il, panjangkan sa tu. Sa, kedua bawah. Bi. Safi. Macam tu. Safikun. Sama je. Safikun. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Tambah mim dengan waw. Jadi masfukun. 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 Baik. Itu isim fa'il dengan isim maf'ul kita tengok pada fi'il madhi. Kalau fi'il amar dan nahi kita tengok pada fi'il mudhari'. Jadi yasfuku. Macam mana nak buat fi'il amar kalau yasfuku? Fa tu baris depan. Matikan dengan qaf, huruf akhir. Jadi bunyi fuk. Bunyi apa? Fuk. Kemudian awalnya sin. Jadi tambah dengan alif. Jadi uspuk. Apa? Uspuk. Uspuk. Maknanya kalau tutup, kalau tolak, mana tolaklah oleh engkau. Kalau nahi apa nahinya? La tasbuk. La tasbuk. La tasbuk. Baik, kita naik yang ke atas sedikit. Atas sedikit safaqah. Atasnya safa'ah. Safa'ah. Ini bukan syufa'at ya. Kalau syufa'at ni mana sin tebal. Itu baru syafa'at. Ini bukan syafa'at. Ini mana menempeling ataupun melempang atau memukul. Melempang ataupun memukul. Safa'ah, kalau kita nak jadikan isim fa'il, panjangkan juga macam tadi. Sa, kedua baris bawah. Safi'un. Safi'un. Fi'un. Macam tu. Safi'un. Jadi makna situ yang. Kalau melempang, mana yang melempang. Kalau isim maf'ulnya
Tambah mim dengan waw. Masfuun. Maknanya yang dilempang atau yang dipukul. Masfuun. Kemudian kita buat fi'il amar dan nahi daripada mudhari' yasfa'u. Macam mana fi'il amarnya? Matikan fa dengan ain tu. Ain matikan jadi bunyi apa? Fa. Awalnya bunyi bawah. Isfa. Isfa. Nahinya la tasfa. Kan jadi tu. Ya. Cuba naik atas sedikit. Atas sedikit. Safato. Safato. Cuba naik atas sikit tu. Safato. Safato. Kalau isim fa'ilnya apa? Safato. Safitun. Sama kaedahnya. Panjangkan yang pertama. Safitun. Ya. Kalau isim maf'ulnya Masputun. Masputun. Okey. Kalau fi'il mudhari'nya yasputu. Nak buat fi'il amar macam mana? Yasputu. Usput. 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 Sebab baris depan. Kalau depan bunyi kalau depan bunyi depan. Ya. Sebab itu yang baru-baru jangan libab, yang lama pun tersasul-sasul juga. Ya. Jadi usput, ya. Kalau nahi la tasput. La tasput. Okey, satu lagi last sekali, cuba cari perkataan tadi makna bicara. Ayat 92, ayat 92 tadi bunyi bicara. Tantikun. 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 Ayat 92. Ayat Quran tadi tantikun. Apa nak perkataan nak cari? 3 huruf. 3 huruf. 3. Nun, ta, nun. Okey. Nun, ta, qaf. Cuba cari nun. Pa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Abjad dia dalam kamus. Mana yang belum ada kamus, cuba usahakanlah. Ya, biar pandai mencari kalimah. Ya. Baik. Muka surat apa? Siapa yang dah jumpa? Dah jumpa nun, cari perkataan to. To, zo, ain, in. Pa, qaf. Lepas nun, cari to. Lepas to, cari qaf. Muka surat 427, cuba cari. 427. 427 sebelah kanan. Tengah-tengah. Ada tak tengah-tengah? Oh, tak ada. Cuma cari ini fa. Ya. Cari nun, to dengan qaf. Tu ada? Nun, to, qaf. Jumpa tak? Sebelah kanan. Sebelah kanan 2, 4, 5. Baris yang kelima. Betul. 4, 2, 4, 2, 7. 4, 2, 7. Masing-masing dah jumpa. Cuba tengok. Nun, to, qaf. Natoko, yantiku, nutkon, mantikon, nutukon. Itu yang tanwin-tanwin tu maknanya masdar. Nama terbitan. Ya. Makna dia ialah berkata atau bercakap, bertutur, berbicara. Itu termasuk natoko. Ya. Okey, natoko kalau nak jadikan yang berkata atau yang bertutur. Panjangkan nun. Natikun. Panjangkan nun tu na, yang kedua bariskan bawah natikun. Kalau isim maf'ulnya letak mim dengan waw. Mantukun. Mantukun. Mantukun maknanya yang dituturkan atau yang dikatakan. Okey, sekarang buat fi'il amar daripada yantiku mudhari'. Yantiku macam mana amar? To tu baris bawah, matikan dengan qaf. Tik. Tik.
Jadi intik. Ada pula tu pula. Ke bawah intik, ke untik pula. Intik. Bukan untik, lain bunyi dia. Intik. Nahi dia la tantik. La tantik, jangan engkau berbicara, jangan engkau bertutur, ya. Sebab itu masdar dia tengok mantikon, mantik. Orang selalu sebut belajar mantik. Belajar mantik mana belajar berbicara, belajar bertutur, ya. Itu ilmu mantik namanya, ya. Okey, sekadar itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung akan datang,